Hai, salam sejahtera semua, salam ceria. Hari ini kita akan buat satu kita akan bincangkan buku teks matematik tahun 4 sekolah kebangsaan untuk subjek matematik. Dan hari ini seperti kebiasaannya, saya perkenalkan diri dulu. Saya ada beberapa video-video di YouTube untuk ditonton oleh pelajar tahun 4, 5, 6 untuk mereka memahirkan, memantapkan lagi asas-asas matematik. Boleh lihat di YouTube ataupun boleh lihat di blog tuitionm3.blogspot.com. Okey. Jadi saya tutor Syafi'i Nordin. Saya akan hari ini saya akan bincangkan topik-topik yang ada dalam buku teks tahun 4. Okey, jadi anak-anak semua boleh lihat dari buku teks matematik. Kalau yang tak ada tu boleh gunakan yang bentuk digital matematik tahun 4 sekolah kebangsaan. Okey, jadi bila kita dah ada ni, kita just selak je. Okey, jadi dalam tajuk yang ada dalam buku teks tahun 4 ni, okey, kalau kita lihat sini di skrin tu, okey, tajuk yang pertama adalah berkaitan dengan nombor dan operasi. Okey, nombor dan operasi. Jadi dia ada banyak tajuk di situ. Kenali dan tulis nombor, akal pintar teruka nombor, banding dan susun nombor, nombor genap, nombor ganjil. Okey, kebanyakan tajuk-tajuk yang dinyatakan di dalam silibus tahun 4 ni ialah kebanyakannya bermula daripada tajuk-tajuk tahun 1, tahun 2, tahun 3. Jadi kalau pelajar dah menguasai tajuk di peringkat tahap 1, tahun 1, 2 dan 3, jadi tidak ada masalah yang banyak untuk dalam tajuk matematik tahun 4. Okey, jadi kita terus saja untuk tajuk yang pertama. Okey, boleh lihat di tajuk yang pertama dalam buku teks tahun 4, iaitu dia berkaitan dengan, ataupun tajuknya adalah berkaitan dengan nombor dan operasi. Okey, nombor dan operasi. Jadi boleh lihat dekat situ. Okey, nombor dan operasi. Yang pertama dia kena kenal dan tulis nombor. Okey, kenal dan tulis nombor. Okey, untuk peringkat tahun 4, nombornya adalah yang paling besar sekali, ataupun nilai tempat yang digunakan sehingga 10,000. Okey, 10,000. Jadi kalau untuk tahun 4 ni, kita hanya sampai pada 10,000. 10,000 maksud dia kalau dalam bentuk garis nombor. Okey, nilai tempat. Okey, yang ini kita dah tahu dah dalam semasa tahun 1, 2, 3, yang ini adalah sah, puluh, ratus, ribu, puluh ribu, kemudiannya dia akan ada ratus ribu dan juta. Jadi untuk peringkat ratus ribu dan juta ni adalah di peringkat tahun 5, ratus ribu, tahun 6, juta. Jadi di peringkat tahun 4 sehingga 10,000. Maksud dia di peringkat tahun 4 ni, nombor yang paling besar sekali adalah 99,999. Ini adalah nombor yang paling besar sekali. Okey, jadi nilai tempat sehingga 10,000. Okey, jadi kita lihat sama-sama dalam muka surat yang kedua. Okey, muka surat 2, muka surat 2 tahun 4 ni, buku teks tahun 4. Kenali dan tulis nombor. Okey, skor murid-murid dalam kuis Kahoot. Okey, dia ada papan skor dekat situ. Okey, dan kita baca sama-sama. Afani, cara sebutan dia bagaimana? Afani 15216. Bagaimana kita nak sebut 15216? Macam mana kita nak sebut dia? Kalau kita tak boleh sebut nombor ni, kita buat dalam bentuk rumah nombor begini. Kemudian kita masukkan nombor yang ada ni 15216 ni ke dalam rumah nombor yang kita dah buat. Okey, cara kita masukkan daripada sebelah kanan.
Okey, kita masukkan daripada SAR. Jadi kita masukkan nombor 6, 1, 2, kemudian 5 dan 1. Okey. Jadi bila kita nak sebut nombor, kalau biasanya pelajar di peringkat tahun 4 ataupun ada juga pelajar yang tak tahu sebut nombor. Jadi macam mana cara kaedah yang paling mudah untuk kita sebut nombor ialah yang pertama kita letakkan dahulu dalam rumah nombor. Kemudian cara yang kedua ialah 3 nombor yang terakhir ni 1, 2, 3 kita tutupkan. Okey, kita tutupkan dia. Kemudiannya kita sebut nombor ni. Nombor yang ada 1, 5 tu maksud dia kita akan sebut sebagai 15. Okey, 15. Jadi 15 ni 15 apa? 15 ni dalam garis nombor seperti yang kita tahu, ribu, puluh ribu dan ratus ribu berada dalam kategori ataupun dalam kumpulan ribu. Okey. Jadi bila kita baca 15, semua ni ribu, puluh ribu, ratus ribu, semua ribu, ribu, ribu. Maksud dia kita sebut ini sebagai 15,000. Okey, 15,000. Okey. Jadi bila kita dah tutup, okey, 3 nombor yang hujung ni, kita nampak dia 15, kita sebut dia sebagai 15,000. Kemudiannya yang ini kita dah tahu dah, sebab di peringkat tahun 1, 2, 3 kita dah tahu dah apakah nombor yang ini, nombor 3 digit ni. Ini adalah nombor 216. Okey, 216. Jadi kita sebut dia sebagai 15,216. Jadi papan skor untuk Afani ialah 15,216. Okey. Kemudiannya kita tengok Nitya. Okey, dia pun sama juga. Okey, kalau kita biasakan, kalau kita tak tahu sebut ataupun kita rasa-rasa ragu-ragu untuk nak menyebut nombor, biasakan kita ada rumah nombor ni, nilai tempat ni. Okey, jadi kita ada 10, ratus, ribu, puluh ribu. Okey, kita buat sampai situ pun tak apa, sebab peringkat tahun 4 sampai puluh ribu. Jadi dia ada 137 sifar 1. Okey, 137 sifar 1 markah skor untuk Nitya. Jadi bagaimana kita nak masukkan nombor ini ke dalam rumah nombor? Kita mulakan daripada SAR, daripada sebelah kanan. Kita masukkan nombor 1, sifar, 7, 3, 1. Okey. Kemudiannya cara yang kedua, yang seterusnya kita tutup. Kita tutup 3 nombor yang hujung. Kemudian kita dah boleh baca dah ini sebagai 13. Okey. Jadi dalam contoh yang pertama 13 ni berada dalam kumpulan ribu. Sebab dia ada ribu, puluh ribu dan ratus ribu. Ribu, puluh ribu, ratus ribu berada dalam kumpulan ribu. Maksud dia adalah 13,000. Okey, 13,000. Kemudiannya kalau kita nak tutup yang ni pun boleh, 2 nombor yang kita dah baca ni. Kemudiannya kita baca yang ini adalah 701. Okey, jadi nombornya adalah 13,701. Okey. Kemudiannya kita tengok yang ketiga. Okey, yang ketiga tu iaitu Ban Leong. Ban Leong dia ada 2 sifar 4. Okey, 2 sifar 4. Jadi kita gunakan kaedah yang sama juga untuk mengelakkan kita tersalah ataupun kita dah tahu tapi kita rasa macam ni berapa ni, 2004, 24. Jadi 204. Biasanya pelajar dia akan sebut ni sebagai 2004. Dia nampak ni 2 sifar. Dia tahu 3 sifar ni sebagai ribu, jadi dia terus baca sebagai 2004. Tapi sebenarnya salah. Okey. Jadi untuk mengelakkan kesilapan begitu, sebaiknya kita buat dalam bentuk nilai tempat. Kemudian kita masukkan nombor 4, sifar dan 2. Okey. Jadi bila kita gunakan kaedah yang sama,
kita tutup 3 nombor yang di hujung. Okey, bila kita dah tutup 3 nombor yang di hujung, kita dah tahu dah ini adalah 20. Okey, 20 berada dalam kumpulan ribu, puluh ribu dan ratus ribu, kumpulan ribu. Maksud dia 20 ni adalah 20 ribu. Kemudiannya kita boleh tutup nombor yang kita dah sebut tadi. Okey, kita nampak sifar-sifar 4. Takkan kita nak baca sifar-sifar 4? Ini adalah nombor 4. Okey, apa-apa saja nombor, kalau sifar 3, maksud dia ini adalah nombor 3. Okey, kalau sifar 1 sifar, maksud dia ini adalah nombor 10. Yang ini kita tak perlu baca sebab dia tidak ada apa-apa nilai. Jadi yang ini adalah, kita dah baca tadi 20,000. Okey, yang ini adalah 4. Jadi markah untuk ataupun papan skor untuk Ban Leong ni, markah dia adalah 20,004. Okey, kemudian kita tengok yang Ramli pula. Ramli pun sama. Okey, Ramli ni dia hanya sampai rumah 1000 saja, nilai tempat 1000 saja. Jadi kita boleh baca teruslah, ataupun kalau kita masih lagi keliru, kita masukkan juga dalam rumah nombor. Okey, jadi yang ini kita tutup yang 3. Okey, 9 adalah 1000. Kemudiannya bila kita baca 8 sifar-sifar, maksud dia 800. Jadi skor untuk Ramli adalah 9,800. Okey, jadi itu cara kita baca markah dalam di papan skor tu. Jadi dia dalam kelas tu dia tanya markah saya, markah saya 9,800. Okey, jadi markah saya 9,800, maksud dia yang bercakap tu adalah Ramli. Ramli. Kemudian bagaimanakah kita menyebut markah Nitya? Kita dah buat tadi. Okey, markah Nitya 13701 kita sebut sebagai 13,701. Okey, jadi kita lihat di sini. Okey, mari sebut markah Nitya. Okey, jadi dia ada dalam bentuk yang begini. Dia boleh letak situ sebagai, okey, dalam apa ni, guli ataupun dekat-dekat yang dia letak sini, gambar rajah ni dia lihat, kita lihat sini dia letakkan dia 1, lepas tu yang warna kuning tu 3, kemudian ratus tu, okey, ratus tu ada 7, 1 2 3 4 5 6 7, lepas tu 10 ada sifar dan 1. Jadi sebut nombor dalam kumpulan ribu diikuti oleh 3 nombor seterusnya. Macam disebut tadi, kalau kita nak sebut, kita tutup dulu yang hujung 3, kemudian kita baca, lepas tu kita sebut nombor yang seterusnya. Okey, itu untuk muka surat yang kedua. Jadi untuk muka surat 2, buku teks buku teks tahun 4 matematik. Jadi boleh latih, boleh berlatih dan boleh cuba apa-apa saja nombor. Letaklah apa-apa saja nombor dan belajar untuk sebut. Mana-mana nombor yang tak boleh disebut, buatkan dia punya nilai tempat ataupun rumah nombor supaya memudahkan kita membuat ulang kaji ataupun kita baca nombor. Kemudian kita tengok pada muka surat yang seterusnya. Okey, muka surat yang ketiga. Kita lihat sini. Okey, ini adalah muka surat yang ketiga. Okey, semua boleh tengok pada muka surat yang ketiga. Okey, muka surat yang ketiga, apa yang ditunjukkan di sini ini muka surat yang kedua. Muka surat yang kedua tadi, muka surat yang pertama tadi tu. Okey, surat yang pertama, sekejap nanti saya cek dulu betul, kita pastikan. Ini muka surat pertama. Okey, yang tadi tu muka surat pertama. Okey, muka surat yang pertama tadi muka surat 1. Okey, lepas tu kita masuk pada muka surat yang kedua. Okey, alright. Muka surat yang kedua. Okey, so dalam gambar rajah yang ada kat situ, dia ada 2 orang, satu nama Casey, satu nama Ravi, Kavi. Dia kata 2004. Okey, ini masalah yang disebut tadi tu.
biasanya kita kata ini sebagai 2004, tapi sebenarnya 20.004. Okey, jadi ini kebiasaannya, inilah kesilapan yang biasa dilakukan, okey, dalam kita menulis nombor. Okey, kalau ada banyak sifar tu kadang-kadang kita terkeliru. Jadi cara yang paling mudah adalah kita gunakan nilai tempat. Kita lukiskan dia punya nilai tempat dia, kita masukkan nombor tersebut. Dia tanya siapakah yang menyebut markah Ban Leong dengan betul, mengapa? Okey, markah Ban Leong tadi tu yang kita buat tadi tu, dia adalah 2 sifar 4. Cara sebutan dia adalah 20.004. Okey, jadi yang sebut betul adalah siapa? Casey. Okey, 20.004. Casey yang sebut betul. Okey, kemudiannya kita lihat di sini. Okey, alright, saya tulis 29.608 dalam angka. Okey, 29.608. Itu cara dia. Okey, termasuk juga kalau dia bagi dalam bentuk perkataan. Okey, dalam bentuk perkataan macam ni, 29.608 dalam angka. Jadi kalau kita nak tulis dalam bentuk digit, dalam bentuk nombor, jadi cara yang sama juga, kita buat je, kita buat saja dia punya garis nombor dia. Mudah, memudahkan kita supaya kita tidak tersilap. Okey, jadi seperti biasa, yang ini adalah 10, ratus, lagi apa, ribu, puluh ribu, ratus ribu dan juta. Okey, jadi 29.000. Nampak? Jadi bila nampak saja perkataan ribu ni, kalau dalam peperiksaan, dalam ujian, okey, kaedahnya ialah cara supaya kita tidak tersilap, ada saja perkataan ribu, kita ambil pen atau kita ambil pensel, kita gariskan ribu tu dekat situ. Okey, maksud dia kita nak stop. Kalau biasa dalam kelas, saya akan bagi tahu kita tarik handbrake sekejap. Kita berhenti sekejap, ribu. Okey, jadi 29 maksud dia ribu. Jadi kita ambil, kita terus 29 sebab ni puluh ribu, ni ribu, 29.000. Okey, lepas tu 608. Jadi kita dah tahu dah kalau 608, peringkat darjah 1, 2, 3 pun kita dah tahu dah. Okey, cara sebutan dia ataupun cara kita tulis dia ialah 6, sifar dan 8. Okey, jadi kita tengok apa yang dituliskan di situ. Kita nampak dekat situ ialah 296 sifar 8, 29.608. Kemudian 40.000. Okey, 40.300. Okey, 40.300. Jadi kalau kita tengok dekat sini seperti yang disebut tadi, kalau ada perkataan ribu, kita stop dulu, kita gariskan dahulu, kita berhenti sekejap, kita tarik handbrake sekejap. Okey, supaya kita tidak tersilap. Jadi dalam perkataan ribu, okey, kita berhenti sekejap dan kita baca 40.000. Jadi ribu, kita dah berhenti sekejap, 40.000. Okey, kemudiannya dia ada 300, 3 sifar. Okey, itu cara dia. Okey, kemudiannya kita lihat lagi. Okey, dia ada 7 sifar. Ni dia ada 7 sifar 15. Jadi kalau kita nak baca, kita boleh masukkan dekat sini. Kita masukkan daripada hujung. Kalau nombor digit, kita masuk pada hujung. Kalau kita masuk daripada sini, nanti dia dekat sini kita tak tahu nak tulis apa. Jadi kita masukkan daripada sebelah kanan. Masukkan daripada sebelah kanan. Yang tu kena ingat. Okey, kena masukkan daripada sebelah kanan. Okey, 5. Okey, depan tu 1 sifar 7. Okey, jadi bila kita masukkan dia, okey, jadi kita tahu dah cara nak baca dia. 70 ni dekat ribu, 70.000, ataupun kita tutup 70.000. Kemudian yang ini adalah nombor 15. Jadi saya tulis
nombor dalam angka dan perkataan. Jadi 70,015. Ini yang dituliskan. Okey, kita lihat sini. Alright. Jadi ini adalah cara dia, kaedah dia, dan boleh buatlah, boleh baca lagi kalau tak faham. Kalau ni boleh ulang-ulang lagi video ini, okey, supaya kita faham betul-betul tajuk yang ada. Kemudiannya kita lihat muka surat yang seterusnya. Okey, tulis 14, 149 sifat 6 dalam perkataan. Okey, jadi macam mana cara kita nak tulis? Jadi sama juga kaedah dia. Kalau ada digit, kita masukkan dalam nilai tempat. Okey, dalam rumah nombor begini lagi mudah untuk kita sebut. Kita masukkan, ya ini ada 6, kemudiannya ada sifar, ada 9, okey, kemudiannya ada 4 dan ada 1. Jadi bila kita nak baca, kita tutup 3 yang hujung. Okey, ya ini adalah nombor 14. Okey, 14 ini adalah nombor 14,000. Okey, sebab ini adalah semua dalam kumpulan ribu, 14,000. Kemudiannya kita boleh tutup juga yang hujung ni 906. Okey, 9 sifar 6 ni 906. Jadi 14,096 ke? Ni 96 ke ataupun 14,906? Yang mana? Yang lelaki ke yang perempuannya yang betul? Okey. Okey. Teliti kedua-dua jawapan di atas, yang manakah yang betul? Yang betulnya ialah 14,906, ya, yang perempuan ni. Okey. Alright. Jadi kena hati-hati, kena hati-hati, dan kaedahnya saya dah terangkan tadi. Saya dah terangkan tadi macam mana cara kita nak elakkan kesilapan bila menulis dalam perkataan, bila menulis dalam digit. Kita cuba elakkan, kita mesti elakkan kesilapan-kesilapan tersebut. Nanti dalam peperiksaan nanti tak ada markah. Okey, jadi kita teruskan lagi. Dia ada bagi nombor dalam kotak tu. Dia ada 6, 3, 8, 4 dan 1. Okey, apa dia suruh buat? Dia kata, okey, tengok kat situ, bentukkan 3 nombor. Bentukkan 3 nombor 5 digit daripada kad-kad angka di atas. Mulakan nombor tersebut dengan digit paling besar. Letakkan digit yang boleh dibahagikan dengan 2 sebagai digit terakhir. Sebut dan tulis nombor itu. Okey. Jadi ini kita nak buat macam mana kita nak selesaikan ni. Ini sebahagian daripada soalan peperiksaan ni. Okey. Jadi macam mana kita nak selesaikan? Okey. Dia kata yang pertamanya, dia kata bentukkan 3 nombor 5 digit. 5 digit tu maksud dia ada sampai mana? Nombor 5 digit. Okey. Nombor 5 digit kalau dalam rumah nombor, dia mesti 5 nombor tu. Jadi dia mesti ada 1, okey. Dia mesti ada 1, 2, 3, 4, 5. Dia mesti sampai sini. Okey, ni semua mesti ada nombor 5 digit maksud dia. 5 nombor, 5 nombor ataupun 5 digit daripada kad-kad angka di atas. Okey, mulakan nombor tersebut dengan digit paling besar. Jadi kita boleh ambil lah, kalau nombor yang paling besar ni ada nombor 6, nombor 3, 8, 4 dan 1. Jadi nombor yang paling besar ialah nombor 8. Okey. Jadi kita ambil 8. Dia kata dia nak berapa? Bentukkan 3 nombor 5 digit. Dia nak 3. Jadi kita ambil lah 3, 8, 8, 8. Okey. Kemudian mulakan nombor tersebut dengan digit yang paling besar. Letakkan digit yang boleh dibahagikan dengan 2 sebagai digit terakhir. Apa ke nombor yang boleh yang boleh bahagi dengan 2? 6 boleh bahagi 2. Boleh kan? 6 boleh bahagi 2. 6 bahagi 2 3. Jadi kita ambil 6. Dia nak letak yang hujung. Okey. Lepas tu apa lagi? Dia ada 3. 3 boleh bahagi dengan 2.
3 boleh tak bahagi dengan 2? 3 tak boleh bahagi dengan 2 sebab 3 adalah nombor ganjil. Okey. Kemudian 8 kita dah ambil lah. Okey. 8 kita dah ambil kan, untuk kita letak yang awal. Kita cari lagi nombor 4 boleh bahagi dengan 2? Boleh. Okey. Nombor 4 boleh bahagi dengan 2. Jadi dah habis dah. Jadi kita ambil lah, kita ulang lah balik nombor 6 atau nombor 4 tadi, ataupun kita ambil nombor 8 boleh tak kita letak? Sebab dia kata nombor 8 dah ada, kita dah guna, takkan kita nak guna lagi sekali. Jadi kita boleh ambil lah antara 6 dan 4, kita boleh ulang. Kita boleh bentuk apa-apa saja nombor sebenarnya. Okey, tapi kita kena ikut dia punya syarat yang ditetapkan. Okey. Jadi bila kita 8 dengan 6 kita dah ambil, untuk nombor yang pertama dia nak 3 digit, 3 nombor, 2 3. Yang pertama ni kita buat macam ni. Boleh juga kita letak dekat sini 4 tu 2 kali, 6 tu 3 kali pun boleh. Okey, sebab dia tak ada syarat yang tetap. Cuma dia kata asalkan yang hujung ni mesti boleh dibahagikan dengan 2. Okey. Jadi dalam soalan ni macam mana kita nak buat? 8 kita dah ambil, 6 kita dah ambil. Jadi yang tinggal lagi apa? 8 dah ambil, 6 dah ambil. Ambil lagi 3, belum ambil lagi. Okey. Kemudiannya 4 belum ambil, 1 belum ambil lagi. Okey. Kemudiannya 8 dengan 4 dah ambil. Okey. 8 4 dah ambil. Okey. Jadi nombor yang belum ambil boleh ambil nombor 6, nombor 3, nombor 1. Okey. Kemudian yang ketiganya kita ada nombor 8, nombor 6. Jadi nombor 8 dengan nombor 6 kita dah ambil. Jadi kita boleh lah, sebab yang ni 8 dengan 6 dah ambil. Jadi kita adjust ataupun kita letaklah ni nombor 1 kat sini, nombor 4 kat sini, okey, dan nombor 3 kat sini. Jadi kita dapat dah 3 nombor yang ada 5 digit, yang mana mesti memenuhi syarat yang ditetapkan, iaitu syarat dia apa? Bentukkan 3 nombor 5 digit daripada kad-kad angka di atas, mulakan nombor tersebut dengan digit yang paling besar. Nombor 8 lah, nombor yang besar. Kemudian letakkan digit yang boleh dibahagikan dengan 2 sebagai digit terakhir. Okey. Jadi 6, 4 dan 6 ni boleh dibahagikan dengan 2. Okey, sebut dan tulis nombor itu. Bila kita dah buat, dia suruh kita sebut dan tulis. Jadi yang ini 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 dan sebagainya, dan juta. Okey, jadi kita boleh sebut nombor ni. Cara kita sebut dia, kita tutup hujung. Okey, yang ini semua kita dah break, kita dah berhenti dekat mana? Dekat 1000. Ini adalah semua dalam kumpulan ribu. Okey, jadi bila kita tutup, kita baca dia sebagai 83. 83 apa? 83,000. Okey. Kemudiannya yang ini kita tutup, yang ni kita akan baca dia sebagai 416. So yang pertama 83,416, yang kedua 86,314. Okey, yang pertama tadi 83,416, yang kedua 86,314, yang ketiga 81,436. Okey. Jadi harap semua faham. Kalau tak faham boleh ulang video ni sampai faham. Kemudian dia ada bagi soalan. Okey. Soalan dia dalam bentuk uji diri. Okey, uji diri. Jadi kita nak buat sekarang ni soalan ni mudah saja. Okey, kita selesaikan. Okey. Uji diri yang pertama. Okey, boleh cuba sekarang, boleh buat. Okey, yang pertama tu macam mana kita nak sebut nombor tu? Kita sebut nombor. Jadi dalam uji diri nanti tulislah dalam bentuk, dalam perkataan. Kalau kita sebut nanti tak nampak dalam buku macam mana kan? Okey, jadi cara kita sebut nombor yang pertama macam biasa, kita tutup
3 digit yang hujung, kita baca ni sebagai 18. Okey, bila dah baca sebagai 18, maksud dia kita baca 18 kemudian kita tutup 18 ni, kita baca 927. Jadi dia adalah 18,927. Okey, cuba yang ini. Yang ini kita boleh buat, kita tutup 3 nombor yang hujung 700 ni, 7 sifar-sifar ni kita tutup. Ini adalah 61,700. Kemudian yang ini tutup juga. Okey, kita tutup juga yang hujung. Yang ini adalah 45,000. Kemudian kita baca 3 nombor yang ada lagi. Okey, ini adalah 45,011. Okey, sini nombor 11, sifar 11 maksud dia 11. 45,011. Kemudian nombor yang seterusnya, yang ini adalah kita tutup 3 yang hujung. Okey, kemudian kita baca dia sebagai 96. 96 ni adalah 96,075. Kemudian kita yang kedua, uji diri yang kedua, tulis nombor dalam perkataan. Okey, yang ni kita kena tulis lah. Sama juga, kita tutup yang hujung 3 digit ni, 293 ni kita tutup. Kita baca ini sebagai 47. 47 maksud dia adalah 47,293. Sama juga yang ni, B. Cuba dulu yang B ni, yang ada 5,813 ni macam mana? Jadi kita macam biasa, kita tutup hujung 3 ni, kita baca dia sebagai 50,000. 50,813. Yang sama juga, yang ni kesilapan yang biasa berlaku. Biasanya pelajar dia akan sebut ni sebagai 2008, dia kata. Okey, sebenarnya jawapan tu salah. Okey, jadi caranya ialah kita tutup, bukan 2000 tapi 20 apa? Ribu. Kemudian kita buka, kita nampak sini sifar 8, kita akan sebut dia sebagai 20,008. Okey, 20,008. Kita kena tulislah DUAPULUHRIBU. Okey, 20,000 LAPAN 8. Okey, kemudiannya kita lihat sini, sama juga kita tutup 3 yang hujung. Nombor 1 sifar-sifar ni kita tutup. Kemudiannya kita baca 76. 76 apa? 76,000. Okey. Kemudiannya 100, satu sifar-sifar ni 100, maksud dia 76,100 ataupun 76,100. Dua-dua pun boleh kita gunakan. Sama ada kita sebut dia sebagai 76,100 ataupun 76,100. Dua-dua 100 atau 100 kita boleh gunakan. Sama juga kalau 1,000, 1,000 boleh, dua-dua boleh. Okey, kalau 10,000 memang kita sebut 10,000 lah. Okey, alright. Kemudiannya nombor 3, tulis nombor dalam angka. Okey, yang ini kena hati-hati, baca betul-betul. Okey, boleh tengok dekat buku teks kalau tak nampak. Okey, 73,000. Macam mana tadi? Saya dah bagi tahu. Okey, bila nampak saja perkataan ribu, kita garis di sini. Dalam peperiksaan, dalam latihan, dalam ujian, okey, untuk mengelakkan kesilapan. Sebab kita kena berhenti sekejap di sini. Perkataan ribu ni kita kena stop sekejap. Kita kena tarik handbrake sekejap. Okey, kita kena berhenti sekejap. Jadi bila kita masukkan, okey, dalam kemudian kita lukiskan, kita buatlah rumah nombor. Kita kena, benda ni kita tak boleh malas-malas. Bila buat matematik kita kena buat betul-betul, hati-hati, sebab matematik adalah satu subjek yang mesti ada jawapan. Okey, jadi kita tak boleh cuba-cuba tembak-tembak 10, ratus, ribu, puluh ribu, ratus, ribu. Jadi ribu ni tempat yang kita berhenti sekejap tadi. Okey, ribu. Jadi bila kita baca 73, kita berhenti dekat ribu. Jadi dia mesti dekat sini. Okey, dah selesai. Kemudiannya
863. Baca balik. Okey, lepas berhenti ribu ni 863. Jadi 863. Okey, harap semua boleh faham Okey, B ambil yang ribu, berhenti sekejap. Okey, jadi 80,000. 80. Okey, ribu. Kemudian 309. 309. Okey, kemudiannya 15,000. Ambil ribu ni, berhenti sekejap. Mana ada perkataan ribu, tarikkan, buat tanda, buat tanda, buat tanda. 15,000. 15. Kemudiannya nombor 6. Nombor 6 mesti sini. Dia bukan 600, bukan 60, tapi dia 6. Jadi mana yang tak ada tu kita letak sifar. Okey, ini adalah 15,000. 15,006. Okey, hati-hati. Okey, kena hati-hati. 6 ni mesti 6 sa. 6 adalah 6 sa. 6. Satu nombor saja 6. Kemudian 28,000. Berhenti kat sini. Okey, jadi ambil 28,000. Dah selesai ribu. Kemudian 50. 50. Sini ke? Ratus ke? Tak, dia puluh. 50. Jadi 50. 50, nombor 50. Yang mana tak ada tu kita letak sifar. Okey, harap semua faham, semua dapat ikut. Okey, kalau tak faham boleh ulang balik video ni. Ini adalah muka surat yang ketiga. Okey, muka surat yang ketiga, buku teks matematik tahun 4. Okey, alright. Jadi kita teruskan lagi. Okey, kita baru dalam setengah jam. Okey, alright. Kemudian kita tengok muka surat yang seterusnya. Muka surat seterusnya. Okey, ni tadi muka surat, ni muka surat 5, ni muka surat 4 lah. Tengok muka surat 4. Okey, teroka nombor. Jadi baca. Kita kena baca, tengok satu-satu, ulang kaji guna buku teks. Okey, yang ini apa ni? Okey, iaitu Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM hari ini mengesahkan sebanyak 62,307 tiket perlawanan itu sudah terjual. Okey, jadi ini cara kita sebut dia macam biasalah. Kalau tak tahu nak sebut, tutup. Okey, ni 62,000. Kemudiannya 307. Jadi 62,307. Okey, apakah nilai tempat dan nilai digit bagi 6 dalam nombor 62,307? Okey, kan? Dia tanya, apakah nilai tempat dan nilai digit bagi 6 dalam nombor 62,307? Dia matematik dalam nombor ni ada N apa? ND. Dia ada NT. Ni nilai digit, nilai tempat. Benda ni kena kuasai. Sebab ni daripada darjah 1, 2, 3 dah tahu dah. Nilai digit maksud dia nombor. Tempat maksud dia ada perkataan SA, SA, PU, LUH, puluh, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu. Itu nilai tempat. Okey, ni yang kepala semua ni. Okey, ni adalah nilai tempat. Ada 10 perkataan ni, perkataan 10, ratus ribu, puluh ribu, ratus ribu ni, ini adalah nilai tempat. Digit adalah nombor. Okey, jadi dia tanya nilai digit, nilai tempat untuk nombor 62,307. Okey, jadi dia kata bagi digit 6. Ni 6 lah. Kita nampak dah nombor 6. Nombor 6 ni, okey, kalau kita masukkan dia dalam ni, nombor ni kalau kita masukkan dalam rumah dia ni atas ni rumah nombor, kita pakai ni. Okey, kita masukkan nombor 7, sifar, 3, 2, 6. Okey, 6. Jadi kita nampak secara jelas lah. Kita nampak secara jelas. Okey, 6 ni ada dekat puluh ribu.
10,000 ni apa? ND ke NT? ND ke NT? 6. Kita nak pakai apa? Kita nak ambil yang mana satu? Kalau 6 digit kan? Jadi digit, jadi maksud dia nilai digit dia adalah 6. 6 apa? 60,000. Gitu. Kalau nilai tempat 6 ni berada dalam puluh ribu. Sorry, 10,000. Kalau dia tanya 6 ni dekat mana? 6 kalau nilai digit dia apa? 60,000. 6 sifar. Yang ni kita tak payahlah tulis. Ni 2, 3 sifar. Ni semua kita jadikan dia sifar. Untuk nilai digit. Nilai tempat dia adalah dalam 10,000. Dalam rumah 10,000. Okey, dalam rumah 10,000 ni. Okey, itu cara dia. Okey, kalau tak faham nilai digit, nilai tempat, selak balik buku darjah 3, darjah 2. Kena faham nilai digit. Senang je cara nak faham dia, ialah dia adalah digit, adalah nombor. Nilai tempat adalah rumah nombor tu tadi. Dia ada 10, ratus, ribu, 10,000, 100,000 dan juta. Okey, jadi dia dah letakkan tadi nilai tempat pun dia dah masukkan. Mula-mula dia ambil digit 62307. Ni digit. Okey, nilai tempat dia ni 60,000, 2,000, 3 apa ni 10 sah. Jadi kita tengok yang ni sah, yang ni 10, yang ni ratus. Okey, yang ni ribu, 10,000. Kemudiannya nilai digit dalam bentuk nombor. Yang ni 60,000. Kalau 2 ribu, 2 sifar. Kalau 3 dah ada kat sini, ni ratus, ni 300, ni sifar. 10 dia sifar. Okey, 10 dia sifar dan sah dia 7. Okey, dia kata dekat situ, okey, nilai tempat ialah nilai bagi kedudukan digit dalam sesuatu nombor. Digit 6 di 10,000. Nombor 6 tu dekat 10,000. Itu nilai tempat. Okey, nilai digit ialah nilai bagi digit berdasarkan kedudukannya dalam sesuatu nombor. Digit 6 bernilai 60,000. 6 sifar. Jadi kena hati-hati. Jangan tak cukup dia punya sifar dia. Okey, kalau tak cukup sifar, dia akan jadi nilai yang lain. Okey, nilai tempat bagi 3. Nilai tempat nilai tempat bagi 3. Jadi dia kat sini kita nampak dah, dia ni 10, dia ni adalah ratus. Hati-hati nilai tempat. Okey, nilai tempat mesti dalam perkataan 10, ratus, ribu. Okey, jadi yang ini adalah 3 adalah nilai tempat dia ratus, ratus. Nilai digit 2 ialah 2 nilai digit. Dia tanya digit mesti nombor. Okey, ni ribu, jadi 2 tu adalah 2 sifar. Okey, harap semua boleh ikut. Okey, jadi ini yang seterusnya, cerakin. Cerakinkan 62,307 mengikut nilai tempat dan nilai digit. Kalau cerakin mesti ada 2 lah, iaitu nilai tempat ataupun nilai digit. Boleh, sorry. Okey, jadi saya cerakinkan mengikut nilai tempat. Dia pun dah cerakinkan ikut nilai tempat. Tengok sini. Okey, dalam soalan darjah 4, darjah 5, darjah 6 banyak soalan yang berkaitan dengan cerakin. Jadi tajuk cerakin ni, cerakin ni maksudnya kita pecah-pecahkan dia. Okey, kita cerai-ceraikan dia. Okey, cerakin. Jadi nombor ni 62,307. Bila kita cerakinkan dalam nilai tempat, nilai tempat mesti ada perkataan. Perkataan apa? Mesti semua perkataan tu ada. Sa ada, puluh ada, ratus ada, ribu ada, 10,000. Jadi kita cerakinkan 6. Okey, 6 ni adalah 60,000. PULUH. Kena tulis
2300 sifar puluh. Okey, sifar, kalau sifar puluh kena tulis sifar puluh. Okey, cerakir nilai tempat 7 sah. Okey, kalau cerakir nilai digit, ni cerakir nilai digit 62,000 ni kita buat 60,000 tambah 2,000 tambah 300. Yang ni kena hati-hati. Boleh letak sifar, kalau sebab sifar, sebab nombor ni, sebab nilai tempat puluh dia sifar. Jadi bila kita cerakir nilai digit, sama ada kita nak letak sifar pun boleh, kita tak nak letak sifar tu pun boleh. Okey, kemudian 7. Okey, ataupun tengok dekat situ dia ada dua contoh lah. Sama ada kita letakkan 60,000 tambah 2,000 ni, tambah 300. Kita tak nak letak yang sifar ni pun boleh, kita terus letak 7 saja. Okey, jadi tip dia, sifar boleh diabaikan apabila mencerakirkan nilai digit saja. Okey, tapi kalau nilai tempat, sifar mesti tulis. Walaupun dia ada sifar, kena tulis. Sebab syarat untuk cerakir nilai tempat ialah semua perkataan mesti ada. Perkataan apa? Perkataan nilai tempat tu mesti ada. Perkataan apa? Perkataan sah, perkataan puluh, perkataan ratus, perkataan ribu, perkataan puluh ribu tu mesti ada dalam jawapan, walaupun nombor tu adalah sifar. Harap boleh faham. Okey, saya cerakirkan mengikut nilai digit. Yang dia cerakir nilai digit. Jadi yang ini penting untuk kita faham. Kena ingat bila dalam peperiksaan. Okey, ni yang paling penting ialah nilai tempat. Kalau ada sifar pun kena tulis. Nilai digit kalau ada sifar, nak tulis pun boleh, tak nak tulis pun boleh. Dua-dua jawapan tu diterima. Okey, seterusnya sekarang ni kita masuk pada muka surat yang kelima sebelum kita berhenti. Okey, apakah nilai yang tidak ditunjukkan? Okey, tengok dekat soalan ni besar sikit. Okey, apakah nilai yang tidak ditunjukkan? Okey, dia ada nombor 80,439. Okey, jadi sekarang ni ini cerakir nilai apa ni? Ini cerakir nilai apa? Ini cerakir nilai digit. Okey, jadi 80,000 dah ada. Okey, dia dah ambil 80,000. Okey, 30 dah ada. Okey, kemudian 9 dah ada. Okey, apa yang tak ada lagi? Okey, dia cerakir nilai digit ni sama ada kita nak tulis dalam bentuk urutan ataupun tidak, itu terpulang pada bentuk soalan. Okey, sepatutnya kalau kita belajar tadi ataupun kita buat dalam bentuk latihan yang diberi tadi, okey, kalau 80,439, okey, mestilah kita cerakirkan satu-satu. Kita buat 80,000 tambah, okey, yang ini nak letak tak? Kita tak, kalau letak sekali je. Tak boleh letak sampai 1, 2, 3, 4 kali, tak boleh, walaupun dia berada dalam rumah ribu. Okey, kemudiannya 400, lepas tu 30, lepas tu 9. Kan? Kita buat macam ni. Okey, ini penting. Jangan buat dia sampai sifar. Buat satu kali je. Okey, sebab sifar satu kali ni dia nilai dia tak ada. Jadi satu nilai je dia ada. Okey, jadi 80,000 tambah sifar tambah 400 tambah 30 tambah 9. Okey, jadi 80,000 dah ada dah. Okey, lepas tu 30. Kita tandalah 80,000 dah ada, 30 dah ada, 9 dah ada. Yang tak ada apa? Sifar. Yang ni bukan. Okey, sebab yang ini sama ada kita nak letak ataupun tidak. Sifar yang ini sama ada kita nak letak ataupun tidak, tak apa. Okey, jadi kita ambil yang tak ada adalah 400. Jadi 400 letak sini. Okey, nilai yang dicerakirkan boleh ditulis seperti ini. Okey,
Jadi nilai tempat. Ini adalah cerakin nilai tempat 80,000. Kemudiannya dah ada 9 sah, ada 400, ada 0,000. Okey. Jadi apa yang ada dekat sini? Okey. Yang ini adalah apa? Yang ni 80,000 dah ada, 400 dah ada. Okey. 30 ada. 30. Ada tak? 30 tak ada. Jadi jawapan kat sini adalah 3, 3, nombor 3, lepas tu letak 10. Tak nampak. Sekejap saya adjust sekejap. Kita adjustkan dia sekejap sebab dia lama-lama dia tak nampak. Okey, sekejap. Okey, boleh tengok buku teks. Kalau tak nampak, tak clear, boleh tengok sama ada buku teks digital ataupun buku teks yang betul. Okey. Tajuk nombor 5. Okey. Muka surat nombor 5, muka surat ke-5. Boleh nampak ke? Macam dia tak berapa nampak. Tak apa. Okey, 4 tambah 70 tambah 100 tambah 65,000. Jadi bila kita susun, dia ada 65,174. Kita boleh tengok sini lah. Ni 65,174. Adakah 65,174 dicerakinkan dengan betul? Okey. Alright. Okey, adakah 65,174 ini dicerakinkan dengan betul? Ni. Jadi kalau kita cerakin, kita kena pecahkan betul-betul. Yang ini tak boleh. 65 sifar tak boleh. Kita kena pecah dua, dia jadi 60,000 6 sifar, lepas tu tambah 5 sifar 5,000. Okey. Yang 65,000 ni tak boleh buat macam ni. Cerakin maksud dia kita pecahkan dia sifar. Okey, tak boleh ada 65 begini. Okey, faham Kemudian akal pintar, kod rahsia. Kod rahsia Halim ada 5 digit. Nilai tempat bagi digit 3 ialah 3,000. Okey. Lepas tu nilai digit 8 ialah 80,000. Digit 9 berada di antara 2 sifar. Apakah kod rahsia Halim? Okey. Jadi kita cuba buat yang ni. Dia kata kod rahsia Halim ialah ada 5 digit. Dia ada 5 digit. 5 lah. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Maksud dia ada nombor dekat sah, puluh, ratus, ribu, puluh ribu. Bukan nombor ni. Okey, ni contoh. Dia ada 5 digit. Okey. Okey. Nilai tempat bagi digit 3 ialah 3,000. Ataupun kita buat macam ni lah. Nanti nampak 1, 2, 3, 4, 5 tu, ingatkan itu nombor dia. Okey, kita buat dalam bentuk ni. Dia ada sah, dia ada puluh, dia ada ratus, dia ada ribu, dia ada puluh ribu. Okey. Okey, ratus ribu, dia ada juta. Okey. Kemudian dia ada 5. Dia mesti ada sampai 1, 2, 3, 4, 5. Dia mesti sampai sini 10,000 je. Okey. Nilai tempat bagi digit 3 ialah 1000. 10, ratus, ribu. 3 kat sini. Nilai digit bagi 8 ialah 80,000. 80,000. Jadi dia mesti ada 10,000 kat sini. Digit 9 berada di antara 2 sifar. Digit 9 berada di antara 2 sifar. Jadi sekarang ni, kalau kita yang ini kita tak tahu, katakanlah yang ini kita letak sifar. Okey. Tapi dia kata ada satu digit 9 berada di antara 2 sifar. Maksudnya 9 mesti berada dekat sini. Okey. Jadi apa kod rahsia dia? Kod rahsia dia adalah 83,090. Okey. Berada di antara 2 sifar. Okey. Boleh Okey. Yang pentingnya 3 ialah 3,000.
Kemudiannya 8 ialah 80,000, 80,000. Okey. Jadi yang satu lagi tu 9 berada di antara dua sifar. Okey. Jadi kita cuba buat yang ni. Tulis nilai tempat dan nilai digit bagi digit yang bergaris. Dia nak jawapan dua, dia nak dua jawapan. Okey. Okey, yang pertama ND, dia ada dua, ND dan NT, nilai digit dan nilai tempat. Nilai digit dan nilai tempat. Okey, nak buat yang mana dulu? Nilai tempat. Dia tu nilai tempat dulu kita ikut soalan lah. Nilai tempat dulu baru nilai digit. Okey, nilai tempat. Satu, nilai tempat dia adalah apa? 10 ratus. Jadi nilai tempat satu dia adalah ratus. Kena tulis lah RATUS, ratus. Ni soalan nombor A. Okey. Kemudiannya nilai digit dia apa? Satu sifar. Macam tu. Okey. Right. B, kita buat 9. Nilai tempat dia 10 ratus ribu. Jadi dia ribu. 9 10 ratus ribu. Kira daripada kanan jangan cuba-cuba nak buat daripada kiri 10 habis. Okey, ribu. Kemudian 9 adalah 9,000. C, dia ada 5, 52 ni. Okey, jadi 10 ratus ribu, 10,000. Kena tulis PULUHRIBU, 10,000. 5 ni dalam nilai digit dia adalah 50,000. Kena letak betul-betul. 5 sifar. Kemudian yang seterusnya D. Okey, D dia 78,350. Nilai tempat 5. Nilai tempat ni nombor 5 ni adalah nilai 10. Jadi nilai digit dia adalah 50. Okey. Boleh boleh ikut. Okey, tengok lagi. Nilai tempat bagi 9, nilai tempat. Okey, dalam soalan, dalam peperiksaan, dalam ujian, kita kena gariskan kata kunci. Okey, kata kunci dia apa? Nilai tempat, garis ni. Supaya kita tak tersilap. Nilai tempat 9. Ni 9 ni nilai tempat dia tanya. Kalau nilai tempat mesti ada perkataan SISA, PUPU, LUH, mesti ada. Jadi kita tengok sini 10 ratus ribu, 10,000. Jadi 9 ni adalah 10,000. Okey, jadi kita buat nombor 2A 10,000. Kena buatlah latihan ni. Kemudiannya nilai digit 8 dalam 14,087. Ni cara sebut dia 14,087. Kalau tak tahu sebut, buat apa? Buat ni rumah, nilai tempat tadi tu, rumah nombor. Okey. Jadi yang 8 ni adalah ditanya nilai digit 8. 8 tu adalah 80. Okey. Kemudian dalam 45,000 ni macam mana nak sebut ni? 45,009. 45,009. Digit di tempat ribu ialah 10 ratus ribu, 5. Digit di tempat ribu ialah 5. Okey. Dia tak tanya nilai digit, dia tanya digit je. Apa nombor dia? Nombor apa? Digit, nilai digit. Beza kan? Okey. Kemudian lengkapkan. Lengkapkan ni macam mana? Yang ni kena buat lah. Kena salin satu-satu. Okey. Ni dia cerakinkan dalam bentuk nilai digit. Macam ni kita nak buat? 11,568. Kita buat macam mana? 10,000 tambah 1,000 tambah 500 tambah 60 tambah 8. Okey. Jadi kita tengok kat sini apa yang dah ada. 10,000 dah ada, 1,000 dah ada, 60 dah ada. Jadi yang ini adalah 500, yang ini adalah 8. Okey.
Kemudiannya kita lihat sini, ni adalah ceraki nilai tempat 70,000 dah ada. Ni 70,000 ni cara baca dia. Cara kita baca dia ialah 72,904. Jadi 70,000, 2,000, kemudiannya kita buat 900. 900. Yang ni nak letak apa ni? Nak letak apa? Sifar 10. Kemudiannya 4. 4 kena tulis macam mana? 4. Lepas tu, lepas perkataan 4, lepas nombor 4 kita letak 4 SA. SA wajib nilai tempat. Jangan tinggalkan. Banyak kesilapan pelajar yang SA tu biasa ditinggalkan, tak ada perkataan SA, kena buat SA SA. Kemudiannya kita tengok dekat sini, yang ni dia suruh kita tulis. Suruh kita tulis dia punya nombor dia. Okey. Alright. Jadi yang ini dia dah bagi dah 40,000. Yang ini 600, yang ini 9. Jadi kita nak buat. Okey. Jadi kalau kita letak dalam nilai ataupun rumah nombor, okey, kita ada 10, 100, 1000, 10,000. 40,000 ni dah ada. Kemudian 9 hujung, kemudian 600 dah ada. Okey, 600 dah ada. Okey, jadi apa nombor dia? 40,000 dah ada, 9 dah ada, 9 dah ada, 6 dah ada, 600 dah ada, 9 dah ada. Jadi nombor dia apa? Nombor yang ini kita boleh apa? Kita nak letak nombor berapa ni? Jadi yang ni kita letaklah sifar. Okey, letak kat sini sifar. Ataupun kalau kita letak nombor, apa-apa nombor, jadi dia akan berakhir dengan, kalau ini kita akan dapat jawapan dia 40,609. Okey. Alright. Itu saja perbincangan dia sampailah muka surat yang kelima untuk buku matematik, buku teks matematik tahun 4. Okey. Jadi harap itu saja untuk kali ini. Okey, nanti kita akan sambung lagi. Kalau ada masa nanti kita akan sambung lagi. Jadi kita berhenti sampai muka surat yang kelima. Jadi yang pentingnya ialah yang pentingnya kita buat ulang kaji matematik. Okey. Banyak lagi tajuk-tajuk yang lain. Kita baru sampai muka surat yang kelima ni, akal pintar ni. Lepas ni kita nak masuk pada banding dan susun nombor, nombor genap dan nombor ganjil. Jadi boleh semak dalam buku apa maksud nombor ganjil dan nombor genap. Okey, sekian saja untuk kelas online, tuition online hari ini. Dan dimaklumkan juga dalam YouTube, saya ada sediakan banyak setakat ni ada 840 video tuition 840 video online tuition matematik di YouTube. Okey, jadi boleh search dekat tajuk dia tuition matematik video yang keberapa, kira jam 4.56. Okey, ataupun dekat sini, dekat blog ni, https ni tuitionm3.blogspot.com ni, saya sediakan semua link-link video yang ada di YouTube. Okey, jadi ada 840 soalan lebih kurang kat situ, dan soalan-soalan ni akan bertambah lah, akan ditambah dari semasa ke semasa. Kat situ ada penerangan dia, cara jawab dia. Okey, dan boleh buat gunakan sebagai rujukan untuk buat ulang kaji, untuk persediaan peperiksaan, memantapkan lagi asas-asas matematik. Okey, itu saja. Terima kasih di atas segala sokongan anda. Okey, dan jika ada apa-apa pertanyaan, persoalan dan sebagainya, boleh hubungi saya. Boleh cari saya di Facebook juga. Ada Facebook, ada page halaman di Facebook, dan boleh lihatlah dekat situ. Supaya kita boleh share, boleh like di YouTube dan sebagainya. Boleh sharekan supaya lebih ramai lagi mendapat manfaatnya. Okey, sekian saja. Terima kasih.